وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada malam ini untuk kita meneruskan program Tazkirah Ramadan untuk siri yang keempat. Dan alhamdulillah kita berada pada malam yang keempat bulan Ramadan yang cepat sekali berlalu. Sudah memasuki 4 hari kita berpuasa insya-Allah pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan pada malam ini kita akan dapat semula untuk kembali mentadaburi ayat-ayat pilihan, iaitu daripada surah yang ketiga. Sebelum ini kita telah mengambil faedah daripada surah yang pertama, suratul Fatihah, ayat yang kelima, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian pada hari yang kedua, semalam, ataupun sesi tazkirah kita yang ketiga, iaitu kita mengambil faedah daripada ayat 168 hingga 169 daripada suratul Baqarah, yang inti utamanya adalah tema yang berkaitan dengan larangan kita menjadikan syaitan sebagai teman dekat, kerana syaitan adalah selama-lamanya musuh kita nombor satu. Inna syaitana lakum adu fattakhizu adu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, maka jadikan dia sebagai musuh. Baik, sekarang kita berpindah kepada suratul Imran, iaitu surah yang ketiga di dalam susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan memilih satu ayat daripada 200 ayat yang terkandung di dalam suratul Imran, iaitu ayat 185. Tapi sebelum kita memasuki mentadaburi ayat ini, ada baiknya kita mendapat gambaran sinopsis secara umum tentang surah Al-Imran. Surah Al-Imran bermaksud keluarga Imran, yang terdiri daripada 200 ayat. Dia adalah surah Madaniyah, iaitu ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah. Dinamakan Al-Imran kerana mengandungi kisah keluarga Imran, yang mana dalam kisah ini disebutkan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang kedua terakhir sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para rasul. Disebutkan sekitar jarak di antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 600 tahun. Disebutkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam alaihissalam, dan beberapa mukjizatnya, serta pula disebut kelahiran Maryam putri Imran, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Surah Al-Baqarah yang sebelum ini telah kita ambil faedah daripada 2 ayat, dan kaitannya dengan surah Al-Imran yang kita akan ambil faedah daripada satu ayat, iaitu ayat 185 ini, dinamakan kedatangannya. Jadi masa yang ada pada bulan Ramadan ini, maka kita bacalah daripada awal beserta pemahamannya sampai akhir, dan untuk perincian kita rujuklah kepada tafsir-tafsir yang muktabar, sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa kita, iaitu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, iaitu bahasa yang dekat dan menjadi lisan kita
Ya, mudah-mudahan dengan itu kita akan dapat mengambil banyak faedah daripada perenungan, pemerhatian, dan tadaburnya kita terhadap ayat-ayat di dalam setiap surah yang kita baca pada bulan Ramadan. Baik, sekarang kita akan mula memasuki. Mari sama-sama kita rujuk pada Al-Quran. Lihat ayat 185 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang bermaksud, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sungguh ayat ini memberikan penerangan, menjedarkan hakikat seorang insan yang hidup di dunia, apa yang perlu dia persiapkan, dan bagaimana kesudahannya hidup di dunia, dan bagaimana nanti keadaannya ketika dia berdiri di hadapan Allah. Ayat ini apabila kita renungi dengan perenungan yang tajam, maka kita akan dapat menyimpulkan banyak sekali faedah-faedah yang sangat berguna bagi kita untuk melalui kehidupan yang Allah berikan kita pada sampai saat ini. Jadi ayat ini menjelaskan di antaranya tentang bagaimana kita menguruskan waktu yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita memastikan setiap saat yang kita lalui ke depan, kita isi dia dengan perkara-perkara yang akan memberikan faedah kita apabila nanti kita kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat. Daripada ayat ini ada 5 perkara penting. Faedah ayat secara keseluruhan. Yang pertama, ayat 185 ini menjelaskan semua yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada orang yang hidupnya kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Daripada Nabi Adam alaihissalam, tidak tersisa kaum itu, semuanya telah pergi meninggalkan dunia. Hatta kita sebagai umat akhir zaman, Nabi SAW pun telah meninggalkan kita. Baik. Yang kedua, setiap yang mati nanti akan kembali dibangkitkan di negeri akhirat. Untuk apa? Untuk dihisap amalan-amalan mereka. Jadi mati bukan penyelesaian, kesudahan segala urusan. Tapi akan ada lagi nanti. Dihidupkan kembali dan akan dihisap, dinilai seluruh kerja buatnya seseorang itu sewaktu dia hidup di dunia. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan, barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka syurgalah ganjarannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, sesiapa yang berat amal kejahatannya, maka nerakalah ganjarannya. Nerakalah akibatnya. Dan yang kelima, daripada ayat ini iaitu penegasan Allah Ta'ala bahawa dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, yang mana ramai manusia yang tertipu dengannya. Cuba kita lihat penduduk dunia sekarang. Lebih kurang katakanlah estimationnya sekitar 8 bilion. Yang Islamnya berapa bilion? Cuma sekitar 2 bilion. Selebihnya kafir semuanya. Daripada 2 bilion umat Islam itu, berapa pula bilangan yang benar-benar sebagai seorang Muslim yang kafah, yang berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, di atas pemahaman yang benar, iaitu mengikuti jalan para salaf. Daripada 2 bilion itu, contohnya jika kita ingin kaitkan dengan rujukan hadis, umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Katalah kita refer kepada 2 bilion tadi. Daripada 2 bilion itu, 73 berpecah pula mereka itu. Kulluhum finnar, kata Nabi SAW, semuanya masuk neraka. 73 tadi itu. Illa millatan wahidah, kecuali satu saja. Satu saja yang selamat kumpulan itu.
Daripada 73 tadi. Ya. Daripada jumlah keseluruhan umat. Ya, umat Islam. Siapa yang berada pada golongan yang selamat itu? Inilah yang paling menentukan, yang wajib kita berusaha untuk mencarinya, mengenalinya dan berada bersamanya dan berjalan di atasnya. Nabi SAW tak tinggalkan kita teraba-raba untuk mencari siapa golongan yang satu itu. Lalu Nabi SAW menyebutkan, ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabat berjalan di atasnya. Maka itulah golongan yang selamat tadi. Iaitu apa maknanya? Iaitu terkandung di dalam ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Baik, bukan di sini untuk penjelasannya, iaitu sekadar memberikan beberapa fakta penting, kesimpulan yang boleh kita tarik atau kita ambil daripada ayat 185 secara ringkas, secara global. Adapun spesifiknya, mari kita lihat, kita memasuki penjelasannya. Yang pertamanya, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi daripada ayat ini kita akan memberikan ataupun pengkhususan mentadaburi keyword dalam ayat ini, iaitu setiap jiwa pasti akan mati. Iaitu al-insan, khususnya kita manusia dan jin. Kerana kedua makhluk inilah yang ditaklifkan bagi mereka untuk menegakkan ubudiyah mereka kepada Allah. Sebagaimana yang telah kita sering sebut, iaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Allah Ta'ala menyebutkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk selain melainkan untuk mereka itu berbuat apa? Iaitu beribadah kepada Allah. Baik. Yang pertamanya, sedarlah bahawa kita semua akan mati. Ya, kita semua akan mati. Sebagaimana ayat di permulaan, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, anna Nabi SAW qala, a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta, alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung kepada kemuliaanmu yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Engkau, yang tidak akan mati sementara jin dan manusia akan mati. Allah dia adalah Al-Hayyu. Ya. Dia maha hidup terus menerus dalam menguruskan urusan makhluknya. Adapun manusia ada batasannya, ada ajalnya. Ya, dan realitinya khusus bagi umat Nabi SAW, sebagaimana yang disebut oleh daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, a'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Ini adalah hakikat tentang umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku adalah antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Dan sangat sedikit sekali di antara mereka itu yang melepasi usia itu. Jadi barangkali boleh dikatakan umat Nabi SAW adalah umat yang paling pendek umurnya. Ya, berbanding dengan umat-umat dahulu. Bukan setakat pendek usianya. Ya, kecil pula saiz fizikal umat Nabi SAW. Umat Nabi Adam AS berapa tinggi? 60 hasta. Lebarnya tak tahu berapa hasta, tak ingat, tapi ada disebutkan. Ya, umat Nabi SAW berapa tinggi? Barangkali tak sampai 1/3 agaknya. Ya, kecil, rendah. 6 hasta lah boleh katakan. Ya, 6/60 kali 100. Ya, 10% saja tinggi daripada umat Nabi Adam AS. Dahlah kecil. Ya, rendah. Kemudian umur pendek. Tu betapa jauh beza di antara umat Nabi SAW dengan umat-umat terdahulu. Ya, namun begitu Allah berikan kelebihan, jauh meninggalkan umat terdahulu. Dalam hadis yang pernah kita sebut sebelum ini, ya, kata Nabi SAW, kami adalah umat yang terakhir tapi umat yang terawal masuk syurga. Masya Allah. Satu kenikmatan, satu anugerah, satu umat pilihan.
yang kita wajib bersyukur. Kenapa? Allah muliakan kita umat akhir zaman. Allah berikan kita keistimewaan di bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Taala mengatasi umat-umat yang terdahulu. Pendek umur, amal sedikit, tapi ganjarannya menakjubkan. Apa contoh? Contoh unitnya umat Nabi SAW ini, puasa. Allah kata apa pahala dia? Allah sendirilah yang akan membalasnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang berlimpah ruah. Baik. Jadi umat Nabi SAW pendek saja umurnya. Jadi barang siapa yang telah sampai umurnya 60 atau 70, maka hendaklah dia membuat persiapan. Kerana bila-bila masa sahaja mati akan menjenguknya. Ya, mati akan menyapanya. Kerana dia telah berada di garisan penamat. Dia telah berada istilahnya di zon ICU. Pada bila-bila masa saja, ya, secara ghalibnya sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, mereka akan kembali kepada Allah. Apa buktinya? Lihat Nabi SAW. Berapa umur Nabi SAW ketika wafat? 63 tahun. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, begitu juga umurnya. Begitulah sahabat yang lain. Ya, sedikit sekali yang sampai umur 100 tahun, 90 tahun. Kecuali ada sahabat Nabi SAW di antaranya. Kerana apa? Kerana Nabi SAW doakan dia untuk umur panjang. Umur panjang, ramai keturunannya dan kaya dia. Siapa dia itu? Iaitu Maula Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu an. Masya Allah, seorang sahabat Nabi SAW yang hebat. Menjadi pembantu Nabi SAW ketika umur 10 tahun di bumi Madinah. Nabi SAW wafat, umurnya 20 tahun. Ya, siang malam bersama Nabi SAW, berkhidmat sepenuh masa. Sayangnya dia kepada Nabi SAW. Dan begitu jugalah Nabi SAW sayangnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, sehingga didoakan oleh Nabi SAW agar dia panjang umur, ya, diberikan harta kekayaan dan diberikan ramai keturunan. Ketiga-tiganya dia meraihnya. Baik, kembali. Ya. Baik, di dalam suratul A'raf ayat 33, Allah Ta'ala menyebutkan tentang rahsia kematian. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Maknanya bila Allah telah tetapkan takdir kematian, tak lewat, tak cepat, on the dot, tepat waktu. Ya, tidak boleh nego lagi, tak boleh negotiate, tak boleh nak berunding dengan malaikat maut. Lambat sikit boleh tak? Aku banyak lagi amal tak buat ni, tak boleh. Ya, sebagaimana disebut seluruh umat-umat dahulu, ya, mereka semua telah pergi meninggalkan dunia ini yang fana ini. Tak ada lagi dah. Ya, umat Nabi Adam alaihissalam, umat Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Isa alaihissalam, hatta Khidir alaihissalam yang disebut-sebut oleh sebagai golongan itu masih hidup pun, ya, para ulama mengatakan dia juga telah meninggal dunia. Apakah tidak? Nabi SAW, Rasul yang termulia, penutup pun meninggal dunia. Dan di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi SAW, apa tanda kiamat nombor satu? Tak, nombor satu. Tak. Tanda kiamat yang pertama, diutusnya Nabi SAW sebagai Rasul. Itu nombor satu. Nombor dua, iaitu wafatnya Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Apabila kamu ditimpa musibah, hendaklah ingat ada lagi musibah yang lebih besar yang yang ditimpa kepada kamu. Iaitu apa? Ingat tentang musibah kematianku. Jadi Nabi SAW sebut, ya, kematian Nabi SAW adalah merupakan musibah. Sebab apa? Sebab tidak ada lagi tempat perujukan. Lalu dari situlah, ya, umat Islam mulalah berpecah. Masing-masing mengikut, ya, pimpinan masing-masing. Sampai saat ini umat Islam berpecah-pecah. Ya. Sehingga boleh dikatakan satu sindiran tajam pada umat Islam di zaman sekarang ini, mereka berpakat untuk tidak bersepakat. Ya, mereka berpakat untuk tidak bersepakat. Makin berpecah, bukan makin bersatu. Padahal tagline yang sepatutnya mereka pegang adalah United we stand, divided we fall. Bersatu kita. Yang waktu tu dulu kata apa? Bersatu teguh, bercerai roboh. Itu hadis orang Melayu. Sesuai tak dengan syariat? Sesuai. Baik.
Jadi ayat tadi menjelaskan tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka kita ni secara individu semuanya memiliki batas waktu. Ya, namun dalam hal berkaitan dengan kematian ada 3 perkara yang dirahsiakan daripada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu, semua orang tahu dia akan mati. Tapi 3 perkara dirahsiakan kepadanya. Apa dia? Yang pertama, kita tak tahu bila kita akan mati. Itu yang pertama. Ada tak siapa di sini tahu bila dia nak mati? Tak tahu. Yang kedua, ya, kita tidak tahu di mana kita akan mati. Ya, mati di rumah ke? Mati di pejabat ke? Mati ketika pergi masjid ke? Mati ketika berada di pasaraya ke? Mati ketika mendengar kuliah ke? Dan sebagainya. Ada orang dia meninggal ketika dia nak berwudu. Masya Allah, tanda-tanda husnul khatimah. Betul kan? Ada orang meninggal ketika dia berjalan untuk melakukan maksiat. Ya, nak pergi mana dia tu? Oh, nak pergi ke tempat perjudian, Genting Highland. Mati di situ. Ya, sebab itu berhati-hati. Nanti akan datang penjelasan tentang amal ibadah. Yang ketiga, kita tidak tahu bagaimana kita mati. Ya, Allah rahsiakan. Tak tahu bagaimana kita mati. Adakah mati aksiden? Adakah mati malam nanti tidur, terus tidur selama-lamanya, tak bangkit lagi dah subuh besok. Ya, inilah kuasanya yang terakhir. Jadi 3 perkara ini ya dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan itu, setelah kita mengetahui hakikat kematian ini, hendaklah kita sentiasa bersiap siaga. Kerana mati, ya, dia tidak diketahui waktunya tadi. Kemudian mati tidak mengenal usia tua atau muda. Mati tidak mengenal sakit atau sihat. Ya, orang yang sakit koma 2 tahun di hospital. Ya, jururawat yang menjaganya itu setiap hari sihat. Tiba-tiba yang mati dulu adalah jururawat, bukan yang koma tadi. Yang koma tu hidup, sihat balik. Jadi ini semuanya adalah di dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita mengetahui hakikat tentang kematian tadi, hendaklah kita sentiasa bersiap siaga. Bagaimana? Jadi Nabi SAW telah mengingatkan kita, yang pertamanya, ya, hendaklah kita sentiasa mengingati mati. Orang yang bijak, orang yang cerdas, bukan orang yang berjaya dalam peperiksaan. UPSR dapat 5A, PT3 dapat 8A, SPM 10A, ya, University first class, PhD mumtaz, bukan. Itu dari neraca dunia, betul. Tapi hakikatnya orang yang cerdas, orang yang bijak siapa? Ni Nabi SAW menjelaskan. Ya, ketika datang seorang lelaki, faja'u rajulun minal ansar fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala, datang ya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan hadis ini. Dia berkata apa? Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang lelaki Ansar datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia langsung bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling baik, yang terbaik, afdal? Tu. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, qala ahsanuhum khuluqa. Yang paling afdal, yang paling terbaik adalah mereka yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang ini kita bahas dan perincikan pada siri kita setiap hari pada program, iaitu tentang apa? Ramadan membentuk akhlak mulia, dengan merujuk kepada hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Bulughul Maram. Di bahagian akhir kitab itu, iaitu kitab yang bernama Kitabul Jami', yang terdiri daripada bab-bab, dimulai dengan bab adab. InsyaAllah, ya, ikutilah kuliah itu untuk kita mengetahui tentang lebih lanjut bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia. Baik, kembali. Kemudian ditanya lagi oleh lelaki Ansar itu, ya, qal fa ayyul mu'minina akyas qal aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Ya. Lalu Nabi SAW jawab, ya, dia tanya soalan, siapa orang yang paling cerdik, yang paling cerdas? Agak-agak soalan ni kalau kita tanyalah, kita akan jawab apa? Siapa orang paling cerdik? Periksa lulus cemerlang, betul kan? Dalam kelas dapat nombor 1.
Sampailah ke peringkat universiti. Orang sebut dia genius, best student, gold medal, dapat Dekan Award. Betul, yang itu betul. Tapi itu bukan yang hakiki, bukan hakikat yang sebenar kecerdasan. Tapi orang yang cerdas adalah, kata Nabi SAW, iaitu yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Sungguh menakjubkan definisi yang diberikan oleh Nabi SAW. Sebab apa? Cerdik macam mana pun, kalau dia sampai ajalnya, kecerdikannya sudah tidak berguna lagi. Betul kan? Tak ada nilai di sisi Allah, cerdik, cerdas. Ya, sebab bukan semua orang Allah berikan cerdik, cerdas. Ada orang yang bodoh dari sudut pendidikannya. Tapi jangan salah faham. Kalau begitu tak payahlah jadi cerdik dalam urusan dunia. Tak, kena. Tapi yang salahnya apa? Cerdas, cerdik dalam urusan dunia, tapi jahil, bodoh dalam urusan akhirat. Sebab itu, bila kita jadi orang yang cerdas, excellent student, best student dalam urusan dunia, kita juga best student dalam urusan akhirat. Iaitu tidak ada split personality. Tidak ada personality yang terpisah. Oh, hebat urusan dunia, tapi urusan akhirat fail. Oh, hebat urusan akhirat, urusan dunia fail. Tak, kita nak dua-dua. Sebab apa Allah perintahkan demikian? Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah suruh kita, mula-mula perintah Allah, iaitu, dan carilah apa yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu di negeri akhirat. Mula-mula tu yang prioriti dia dulu, persiap untuk negeri akhirat. Dia orang cerdas. Dan pada masa yang sama, jangan lupakan bahagian kamu di dunia. Maknanya, dalam urutan prioriti, letak akhirat, urusan akhirat nombor 1 dulu. Urusan dunia nombor 2. Contoh, penerapan. Ketika kita bermesyuarat, kemudian muazzin mengumandangkan azan, adakah kita nak teruskan mesyuarat atau kita berhenti, kita pergi untuk menyahut panggilan muazzin? Mana satu? Nak teruskan mesyuarat ke? Seorang mukmin yang tunduk dan patuh kepada Allah, kerana Allah yang mengurniakan rezeki pada dia, Allah yang memilih dia untuk ditempatkan di tempat pekerjaan itu, Allah yang mengangkat darjatnya sampai dia naik ke tingkatan-tingkatan pencapaian dalam kerjayanya. Betul kan? Dan panggilan yang dia dengar itu di telinganya, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Muazzin mengumandangkan, menyampaikan utusan, iaitu Allah menyerunya. Ya, segeralah kamu, hayya 'alas solah, bersegera untuk mendirikan solat, membesarkan Allah. Kemudian hayya 'alal falah, kerana orang-orang yang menyambut panggilan untuk mendirikan solat, mereka sebenarnya sedang menuju ke arah kejayaan. Kejayaan apa tu? Kejayaan di negeri akhirat. Ini baru cerdas, baru hebat. Jadi jadilah seorang engineer yang bertakwa kepada Allah. Jadilah doktor yang bertakwa kepada Allah. Beza tak doktor yang bertakwa kepada Allah dengan doktor yang hanya bertakwa dalam urusan dunia? Bila dia buat ucapan, contohnya dalam senario kita menghadapi musibah COVID-19 ni, dia buat ucapan, ya Alhamdulillah, dia sebut Alhamdulillah mula kan ucapan dia. Setakat ni prestasi kita terkawal, bilangan kes baru dapat dikawal berada pada paras, iaitu 100 ke bawah. Bilangan kematian juga dapat diminimalkan. Ya, kita telah letak target sekurang-kurangnya at least maksima seorang. Kemudian kita dapat kurangkan zon-zon merah menjadi zon-zon hijau. Ya, di samping usaha kita, kerja buat kita berdasarkan ilmu yang Allah berikan pada kita, dan kita mengharapkan semua masyarakat memberikan kerjasama patuh terhadap apa yang telah kita keluarkan, iaitu hendaklah bersabar, diam di rumah, kecuali jika ada urusan, itu pun ketua keluarga yang boleh keluar dan sebagainya. Dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat musibah yang melanda kita, agar kita dapat kembali melakukan aktiviti harian kita seperti hari-hari yang lain. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan Allah memperkenankan doa kita. Tu baru excellent. Baru doktor yang bertakwa, baru Perdana Menteri yang bertakwa. Masya Allah. Dengan itu maka Allah Ta'ala akan mempercepatkan diangkatnya. Tapi kalau bercakap, kita telah buat berbagai usaha, segala tindakan-tindakan yang kita buat mengikut standard operating procedure yang telah ditetapkan. Masyarakat memberikan kerjasama. Doktor-doktor kita bekerja siang malam. Jururawat kita dan sebagainya. Dan kita telah berusaha untuk mengkaji dan mendapatkan bantuan daripada luar negara untuk mempercepatkan dapat vaksin dan sebagainya. Setakat itu je. Tak sebut pun, tak sandarkan kepada Allah. Ini pincang.
Ya, itu contoh orang yang hanya hebat dalam urusan dunia, tapi dia tak hebat dalam urusan akhirat. Baik, ya. Jadi orang yang cerdas adalah menggabungkan kedua-dua perkara. Dia meletakkan agama nombor satu dan dunia di belakangnya. Sebab apa? Sebab ada sebab. Nanti akan dijelaskan. Ya, baik. Sebab tu jadilah doktor yang bertakwa, engineer yang bertakwa, ya, accountant yang bertakwa, polis yang bertakwa, ya, guru yang bertakwa. Apa saja profession kita dalam urusan dunia, wajib kita bertakwa kepada Allah. Baik, kembali. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan paling bagus persiapannya setelah kematian. Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis yang lain, yaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, aksiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut. Di perintah Nabi SAW. Perintah Nabi SAW pasti bermanfaat. Walaupun melawan arus dengan kepahaman yang salah masyarakat dunia sekarang ini. Ya, yaitu apa? Perbanyakkanlah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Dalam Islam sahaja yang mengajar kaedah ini. Ya, kaedah bagaimana nak berurusan dengan kehidupan dunia. Kedepankan dulu, ingatkan kematian. Tapi kalau orang yang berfikiran menggunakan akal sekularnya, dia mengatakan, mana mungkin kita setiap hari, setiap saat mengingati kematian. Ini akan menyebabkan kelemahan, pesimis, putus asa. Kita kalau boleh nak hidup, nak panjang umur, bila fikir tentang kematian, maka kita tak akan produktif. Itu alasan-alasan dangkal. Sebenarnya, dia salah pemahaman. Maksud mengingat kematian ini adalah, ya, sebagaimana kata para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dia berkata, ni ulama hebat, salah seorang ulama ya tafsir. Dia juga mengarang kitab yang berkaitan dengan perjalanan hidup seorang menuju negeri akhirat, yang bertajuk kitab At-Tazkirah. Dah diterjemah pun, ya, sama ada dalam bentuk 2 jilid atau 1 jilid. Cari kitab tu. Tapi cari kitab yang telah ditahqiq. Ya. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi adalah pengarang tafsir Al-Qurtubi. Dia adalah asal daripada Andalusia, iaitu ketika mana Spanyol itu di bawah pemerintahan umat Islam untuk tempoh masa yang sangat panjang. Berapa lama? Sekitar 800 tahun. Hebat umat Islam. Ia memulakan dan membangunkan tamadun hebat dunia di benua Eropah, iaitu di negara mana? Andalusia. Sekarang nama apa? Spanyol. Iaitu bertentangan dengan Laut Mediterranean, berdepan dengan di antara negara-negara Afrika, iaitu Maghribi. Masya Allah. Ya, cantik negaranya. Lautnya Mediterranean. Tempat yang di mana banyaknya buah-buahan yang berbagai. Baik. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah? Sering-seringlah mengingati pemutus segala kenikmatan, iaitu kematian. Ia adalah kata-kata yang singkat namun mengandungi peringatan dan merupakan nasihat yang sempurna. Sebab orang yang mengingati kematian, maka dia akan memperolehi 4 perkara. Yang pertama, iaitu kenikmatan yang ia rasakan saat ini akan menjadi teguran baginya. Sebab apa? Kalau dia lalai dan alpa dalam kerakusannya terhadap dunia, ya, maka dengan mengingati mati, maka dia akan menahan diri untuk dia kembali menunaikan haknya kepada Allah. Yang kedua, menghalanginya dari mengharapkan kenikmatan serupa di masa depan. Maknanya akan ada sifat qanaah pada dia. Tidak tamak haloma terhadap dunia. Sebab apa? Dunia ni, banyak mana pun yang ada di genggaman kita, duit dalam bank ada 2 juta. Ya, rumah banglo besar ada 10 bilik, kereta 5, orang gaji ada 5 orang, motor ada 4-5, basikal, semuanya dia ada. Tapi adakah semuanya dia menikmati? Dia memiliki, tapi belum tentu dia menikmati kesemuanya. Betapa banyak orang yang Allah Ta'ala berikan, iaitu dia memiliki macam-macam, dia miliki, tapi Allah tarik, iaitu nikmat, dia tak menikmati. Contoh, duit banyak, ya, pergi restoran, tengok orang makan sedap, dia tarik 3 layer, ya, dia tarik. Lepas tu dah order, teringat kat telinga ni, doktor nasihat telinga, awak ingat sikit ya, awak tu diabetes tahap kronik. Kau minum secawan tu je lagi hospitalize, silap-silap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa faedah duit 1 juta tadi? Dia tarik bukan 1 juta, barangkali 10 ringgit, sebab makan tempat yang
Standard, eksekutif. Ya, tengok Allah tarik nikmat. Untuk apa? Kesedaran pada dia. Itu baru dia tarik. Rumahnya yang besar. Bukan semua bilik dia duduk. Barangkali sebesar-besar rumah, akhirnya dia duduk di bawah, bukan duduk level atas. Cuba lihat mak ayah kita di kampung. Buat rumah besar-besar. Betul kan? Sebab anak ramai. Ya, dulu kecil-kecil lagi. Rumah kecil. Bila dah Allah berikan rezeki, rumahnya makin dibesarkan untuk anak-anak, balik raya, cucu. Tapi selepas itu, semuanya pergi kembali ke rumah masing-masing. Rumah yang begitu besar, di mana mak ayah kita duduk? Duduk di dapur. Pusat rumah tak ditempati semuanya. Sunyi seolah-olah rumah kecil sahaja. Itu contoh nilai dunia. Dan berapa banyak pula orang yang tak memiliki tapi menikmati. Special. Dia tu sopir aja. Driver. Bawa kereta masuk kereta bos dia. Dia yang bawa pergi jalan merata. Tak perlu beli dia. Tak memiliki tapi menikmati. Best tak? Dapat juga naik mes. Bawa pergi merata-rata. Tak perlu beli. Ya, kalau nak menuju kesempurnaan, memiliki dan menikmati. Tapi takkan jumpa begitu. Tetap Allah akan tarik salah satu nikmat. Dia memiliki tapi bukan semua dia dapat nikmat. Itu aja nilaian dunia. Ya. Itu bila kita ingat mati, ya dunia ni sementara. Yang kita hendak adalah nikmat yang kekal selama-lama. Kita memiliki dan kita menikmati. Takkan jumpa di dunia sempurna. Jumpa di mana? Di dalam syurga. Betul kan? Memiliki bukan calang-calang, isteri lebih daripada satu. Walaupun di dunia takut nak isteri lebih. Tapi di syurga dapat bidadari ramai. Ya, tu. Ya, kemudian yang ketiga, membuatnya zuhud terhadap apa yang dia inginkan. Tak tamak dia. Ya, dia bersyukur dengan apa yang ada. Dan yang keempat, menyedarkannya tentang hakikat dan nilaian dunia. Ya, sebab itu, apa makna menyedarkan dirinya tentang hakikat dan nilaian dunia bila dia ingat mati? Bahawa dia hidup, dia akan mati. Dan dia tahu bahawa hidup dan mati ini tak lari daripada 3 perkara. Hidup dan mati seorang insan semua sama. Tak akan lari daripada 3 perkara. Dia akan menghadapinya. Apa yang pertama? Bila dia mati, yang ikut bersamanya ke alam barzah tak banyak. 3 je. Di dunia barangkali dia banyak benda dia. Tapi bila mati, yang ikut dia 3 sahaja. Sangat sederhana. Apa kata Nabi SAW? Yatba'ul mayta thalatha fayarji'u usnani wa yabqa ma'ahu wahid ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayat itu nanti bila dia dah mati, dia akan dihantar ke alam perkuburan. Alam transit. Rumah dia nombor 2. Transit. Rumah di dunia dia tinggalkan, dia dah mati. Tak ada orang mati yang disimpan di rumah untuk tinggal bersama ahli keluarga. Takkan ada. Kecuali orang yang something wrong somewhere. Ya. Lalu ketika dia hantar ke alam barzah, apa yang mengikutinya? 3 saja. Satu adalah keluarganya. Dan itu pun bukan seluruh ahli keluarganya yang ikut ke alam barzah. Tak semua. Yang kedua adalah hartanya. Hartanya bukan semua yang ikut. Barangkali yang ikut pun barangkali kenderaan dia. Itu pun nak bawa ahli keluarga dia tadi. Bukan semua kenderaan 5 yang dia ada tu ikut semua tak. Barangkali 1 je. Ya. Habis-habis kuat yang ikut bersamanya nanti adalah payung, tikar dan sebagainya. Sikit tak? Harta yang melimpah ruah, emas, ya, permata, semuanya tak ikut. Duduk di rumah. Yang ketiga adalah amalnya. Lalu Nabi SAW lanjut, 2 akan balik. Tak ketunggu situ. Harta dan ahli keluarga. Seorang isteri mengiringi jenazah suaminya. Adakah dia akan duduk situ tunggu selama-lamanya? Tak. Cepat sekali dia balik. Betul kan? Apatah lagi seorang suami, kalau isterinya yang dihantar ke perkuburan, lagi cepat dia balik. Lagi cepat dia balik. Sebab apa? Nak cari pengganti. Tak boleh dah cari dah. Isteri nak ganti dia. Isteri dah meninggal. Ya. Yang akan kekal bersama dia siapa? Amal. Bila dia tahu bahawa nanti dia mati, yang akan bersama dengan dia, yang akan menjadi pembenting, penyelamat, ya, iaitu amal. Itu yang pertama ketika dia mati. Yang ikut dia 3 je. Yang kedua, bila dia berada di alam barzah, semua orang pulang. Ya, di rumah mewah, masya-Allah, di dunia aircon setiap bilik, ruang tamu aircon, semua aircon.
Tapi boleh tak dia pesan wasiat pada ahli keluarga dia bila meninggal nanti, kau tolong pasang aircon dalam kuburan aku, boleh tak? Dia letak tilam, download pillow punya, ya, untuk aku baring di situ, boleh tak? Tak boleh. Ya, rumahnya sama dengan semua orang. Ya, kecil, sempit, tanah. Tu. Bila dah berada dalam barzah, semua orang pulang, dia akan dihadapkan dengan 3 soalan. Tadi 3 ikut, ni 3 soalan pula datang. Sungguh mencemaskan dan menakutkan. Soalan pun dah bocor. Soalan pun sangat pendek, straightforward. Bukan soalan yang memerlukan kecerdasan. Kecerdasan ni, genius tak perlu. Bukan soalan nak test IQ, bukan. Soalan apa? Apa dia soalan? Man Rabbuka. Waman Nabiyuka. Wama Dinuka. Fasih semua. Tanya budak-budak sekolah rendah. InsyaAllah dia boleh jawab. Ya. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Ya, walaupun dah hafal, dah diajar, bukan itu ya yang akan menjawabnya. Yang akan menjawabnya apa tadi? Amal. Kemudian yang ketiga, ketika dia telah berada, selesai sudah disoal, semua orang dah balik pun, maka habis dah soalan. Maka 3 pula perkara yang akan menjadi teman setianya sehingga kiamat ditegakkan. Apa dia? Kata Nabi SAW, "Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min salat. Sadaqatun jariyah, au ilmun yantafa'u bih, au waladun soleh yad'ulah." Inilah nikmatnya orang yang soleh, yang beramal, mempersiapkan. Ya, bila dia ingat mati, maka dia pasti akan mempersiapkan ini, amal. Ya, dia akan menikmati kebahagiaan di alam barzah. Ya, dia beristirahat untuk tempoh yang hanya Allah Ta'ala sahajalah mengetahui lamanya. Kerana 1 hari di alam barzah tak sama dengan 1 hari di dunia. Yang akan menemaninya apa tadi? Iaitu yang pertama, ya, sedekah jariah. Di dunia, walaupun dia duit tak banyak, tapi dia rajin bersedekah. Ya, bila masuk bulan Ramadan, dia bersedekah luar biasa. Sangat berbeza berbanding dengan bulan tak bulan Ramadan. Tu. Kemudian, ya, pahala berterusan untuk dia apa lagi? Waladun soleh, anak-anak soleh. Ketika di dunia, dia mendidik anak-anaknya, ya, mengajar agar bertakwa kepada Allah. Jadi engineer yang bertakwa. Tu. Ya, jadi kerani yang bertakwa. Jadi peniaga yang bertakwa. Menjadi imam yang bertakwa. Ya. Yang ketiga apa? Ilmun yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Betul kan? Dia tak pandai berceramah, tak pandai kuliah, dia share kuliah orang pada orang lain. Tu. Selagi mana orang tengok, dia dapat manfaat, dia pahala berjalan berterusan. Dia tak pandai nak berceramah, ya, lalu dia beli buku-buku kecil, buku-buku poket, ya, dia pun bagi pada jiran kiri kanan. Dalam kereta dia banyak buku-buku kecil, buku poket. Bila berhenti kat RNR, dia jumpa siapa-siapa saja, dia bagi seorang satu. Bagi kat peniaga seorang satu. Siapa-siapa saja dia bagi, bukan dia jual. Biasa kita ni kalau orang bagi takut lari. Ya, sedikit-sedikit jual buku. Ya. Dia tak, dia bagi cuma ambil ni bang. Saya bagi bukan nak jual. Mudah-mudahan bermanfaat. Biasa orang terkejut sebab biasa jarang orang bagi percuma. Biasa orang berniaga. Tak salah berniaga. Tapi kita nak pahala. Sebab apa? Dengan mengeluarkan wang beli kitab, kita dah dapat pahala. Kemudian kita bagi pada orang, dah dapat pahala. Orang pula baca, dapat pahala. Dia duduk di alam barzah tu, dalam kubur, pahala jalan aja. Kira seolah-olah nak buat pemahaman dah. Ya. Macam kita duduk dalam bilik sejuk, aircon sejuk, rasa nikmat, dia best, dia tidur. Macam itulah umpamanya. Ya, untuk mendekatkan pemahaman, bukan hakikat gitu. Tapi nikmat tak dia? Sebab apa? Sebab bila duduk di alam barzah, orang yang beriman tadi, ya, dia boleh jawab 3 soalan, kemudian amal berterusan datang pada dia. Maka apa nikmat yang akan dia perolehi di alam barzah? Allah jadikan alam kuburnya itu salah satu daripada pintu-pintu syurga, taman-taman syurga. Nikmat tak? Syurga. Sebelum masuk syurga hakiki, syurga dah rasa dah di alam barzah. Baik, seterusnya. Jadi, ya, natijahnya bila kita mengingati mati, ya, sebagaimana kata Al-Imam Ad-Daqqaq rahimallah, dia berkata, orang yang sering mengingati kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ni kesannya. Kita ingat mati tu bukan tak payah berbuat apa-apa, relax kat kerja lah, berzikir je lah, solat je. Tak. Maknanya dia tidak disibukkan dan tertipu, terlalaikan dengan urusan dunia. Bila sampai waktunya untuk solat, dia solat. Ya, bila sampai untuk dia menuntut ilmu dengan kuliah, dia dengar kuliah.
Bila sampai waktunya untuk melakukan sesuatu, dia buat dalam urusan dunia. Bila bekerja, dia bekerja bersungguh-sungguh. Dia jadi pekerja yang paling amanah, paling berprestasi, paling produktif, paling berkualiti, paling baik sekali pelayanannya kepada pelanggan yang datang. Itu dia. Ya. Pada masa yang sama, dia sangat hebat dalam urusan ibadah. Maka bila dia mengingat kematian, dirinya dalam urusan dunia berprestasi, dalam urusan akhirat berprestasi. Ya. Jadi dia dimulakan dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah akan berikan dia, iaitu dia semangat untuk sentiasa segera bertaubat. Yang kedua, hatinya yang qanaah, cukup bersyukur pada Allah. Sebagaimana tadi pada siri, ya, program kita yang berkaitan dengan Ramadan akhlak membentuk mulia, kita telah baca hadis yang kedua, iaitu tentang apa? Unzuru ila man huwa fawqakum. Ya, pandanglah orang yang berada di bawah kamu dalam urusan dunia. Jangan pandang orang atas, supaya kamu tak meremehkan nikmat-nikmat Allah. Maknanya ada sifat apa? Qanaah, cukup, bersyukur dengan nikmat yang ada, tidak dirisaukan dengan apa yang tiada. Ini baru peribadi yang hebat. Akan hilang sifat dengki, sifat keluh kesah, sifat tak berpuas hati, ya, sifat menyalahkan takdir. Ya. Maka dia akan bersyukur, ya Allah, dengan nikmat yang ada. Alhamdulillah, aku masih ada makanan tadi walaupun berbuka puasa, ya, dengan nasi, ya, dengan ikan masin saja. Alhamdulillah, ya Allah, ada juga makanan. Berbanding barangkali ketika itu ada ramai orang yang tak bertemu dan menjamah makanan walaupun sebiji nasi. Masih tercari-cari. Ya, buka puasa dengan air pahit, ya, buka pahit minum. Tak ada makanan. Tu. Yang ketiga, orang yang mengingati mati, dia akan giat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ya. Sebaliknya, orang yang lupa kepada kematian akan dihinggapi penyakit menunda-nunda taubat. Tak apalah, muda lagi, tak apalah, enjoy dululah. Masjid tu nanti-nantilah, masjid tu kemudianlah. Ya, solat kat rumah sudahlah. Contoh, kuliah tu nantilah, kuliah nanti pencen lah kita pergi kuliah, pergi masjid. Sekarang ni sibuk sangat ni dengan urusan dunia. Tunda-tunda taubat, tunda-tunda amal. Kemudian yang kedua, Allah akan jadikan dia tamak terhadap dunia. Duit dah banyak dah, juta-juta duit, ratus ribu. Kalau dia mati hidup semula pun tak habis. Sibuk lagi dengan membesarkan perniagaan, dengan dalih tipuan syaitan, supaya nanti anak-anak kamu tak susah, akan diwariskan perniagaan. Belajarlah, bacalah tentang sirah Nabi SAW, tentang kisah para sahabat. Bagaimana dunia langsung tak bertapak di hati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang sangat kaya. Bila Nabi SAW menjelaskan tentang agar membantu dalam perjuangan Islam, habis semua harta dia bagi. Begitu juga Uthman radhiyallahu anhu, bagi berapa ribu unta. Kayanya Uthman ni, bagi banyak. Padahal unta tu mahal amat, mudah saja dia bagi. Orang sekarang, Masya Allah, orang-orang kaya diuji dengan orang miskin. Ramainya orang yang tak bekerja, hilang pekerjaan. Adakah dia turun mencari orang-orang itu untuk dibantu? Ya, kalau separuh sudahlah daripada harta dia, barangkali dia ada duit 1 juta, ambil 500 ribu, carilah orang-orang miskin. InsyaAllah Allah akan ganjari dia dengan pahala berterusan, dan Allah akan ganti apa yang dia infakkan. Kerana itu adalah janji daripada Allah. Tak sepatutnya dia senang, cukup makannya, mewah, ketika orang lain ramai sekali yang susah. Ini Allah uji bagi orang-orang kaya, khususnya di zaman ini. Ya, kerana rezeki yang Allah berikan itu ada haknya, maka tunaikanlah. Baik, yang seterusnya, panjang angan-angan. Panjang angan. Ya, banyak masa lagi, sihat lagi. Ya, nantilah dulu. Tunggu. Dia tunggu. Tiba-tiba kematian datang menjemputnya. Maka kesimpulan daripada ayat ini adalah, ya, hendaklah kita buat persiapan. Dan persiapan yang terbaik untuk menghadapi kematian adalah persiapan takwa. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Maka berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang berkaitan dengan ayat ini, bekal yang sebenarnya yang tetap mesti ada di dunia dan di akhirat adalah bekal takwa. Ia adalah bekal yang mesti dibawa untuk negeri akhirat yang kekal abadi. Bekal ini diperlukan untuk kehidupan sempurna yang penuh kelazatan di akhirat dan negeri yang kekal abadi selamanya. Siapa saja yang meninggalkan bekalan ini, perjalanannya akan terputus dan tak akan mendapatkan berbagai kesulitan. Bahkan ia tak akan dapat sampai kepada negeri orang yang bertakwa, iaitu syurga.
Ya, jadi ayat ini menjelaskan pujian bagi orang-orang yang bertakwa mempersiapkan amal soleh untuk menghadapi kematian. Ya, dan peringatan yang terakhir tentang kematian, semua orang yang mati akan menyesal. Dan dia minta dikembalikan semula ke dunia walaupun sesaat. Walaupun dia datang kepada Allah dengan membawa amal yang banyak. Kerana dia telah nampak tentang hakikat kenikmatan atau azab yang bakal dihadapi. Oh, menyesal aku tak buat ni. Nampak depan mata, tapi menyesal sudah tidak berguna. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka menyebutkan, hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Sehingga apabila datang kematian pada seseorang daripada mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya sahaja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini keadaan orang kafir berada di alam barzakh. Mereka disiksa. Menyesal sudah tidak berguna. Begitu juga kita baca surah As-Sajdah pada pagi Jumaat. Ada satu ayat yang menjelaskan minta kembali semula ke dunia. Farji' na'mal salihah inna mungkin. Maka kembalikanlah kami ya Allah ke dunia. Kami nak berbuat dengan amal-amal yang soleh. Kerana sekarang kami telah menyaksikan, nampak ada bukti. But there is no way out. You cannot go back. Tak boleh balik semula. Kamu dah berada di alam barzakh. Transit, tunggu untuk alam akhirat. Kekal selama-lamanya. Jadi semoga tadabbur kita terhadap surah ini satu ayat yang membekas dan memberi kesan kepada kita, supaya kita sentiasa mengingati kematian. Bila ada sifat itu, maka akan datang kekhawatiran dan ketakutan. Maka ianya akan menghalang kita daripada berbuat kemaksiatan, dan kita akan bersungguh-sungguh di dalam berbuat kebajikan, ketaatan, dan bersungguh-sungguh dalam perkara-perkara yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendengar, kemudian langsung dia berbuat. Ya, mudah-mudahan Allah meletakkan kita di atas ketaatan sehingga ke penghujung usia kita sampai ajal menjemput. Semoga penghujung pengakhiran kehidupan kita, Allah tetapkan di atas istiqamah dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan, kesilapan, ketelanjuran adalah dari diri saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita kesemuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.